Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen ni anda tak perlu nak buka video tengok muka saya. Anda just tekan play minimize. Anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Okey, topik kita kali ni macam yang saya tulis, kenapa smartphone kita walaupun dia punya chipset, dia punya processor tu mantap gila, tapi bila kita guna hang, bermasalah. Adakah brand tu tipu kita? Dia ambil chipset yang lama, dia masukkan ke dalam phone, dia pun programmingkan sikit, pergi dekat about phone, dia pun tukar nama chipset yang lama tadi kepada yang baru. Saya tak rasa lah brand-brand besar macam Samsung, Oppo berani buat benda ni. Kalau tak, kalau kantoi boleh bankrupt company. Company kecil mungkin berani buat, tapi company besar macam Oppo, Samsung, Lenovo, memang saya tak rasa lah mereka akan buat. But yes, memang possible je smartphone kita pakai chipset yang mantap, tapi bila kita guna hang. Tapi sebelum saya jawab soalan ni kan, saya nak kongsikan dengan anda, ini adalah kali pertama sepanjang hidup saya, dalam masa 6 bulan saya tukar 6 smartphone utama. Bukan review 6 smartphone. Dalam masa 6 bulan ni, kalau tak silap saya dah review lebih dari 10 ataupun 20 smartphone. Banyak gila. Tapi dalam masa 6 bulan ni saya tukar 6 smartphone utama. SIM card utama saya berpindah ke 6 telefon. Mula-mula saya pakai Samsung Galaxy Fold 3, which is saya suka gila, tak ada masalah langsung. Tapi itulah, saya terjatuh atas star. Dia punya skrin dalaman pecah, rosak, tak boleh guna. Skrin luar dia masih lagi berfungsi, and smartphone tu masih ada lagi dengan saya sebagai backup. Lepas tu saya tukar ke Google Pixel 7 Pro, which is Google Pixel 7 Pro tak ada masalah apa-apa, cuma saya rasa boring. Saya pun tukar iPhone 14 Pro dengan subscriber Mona Lisa. iPhone 14 Pro pun tak ada masalah, everything smooth, dia punya kamera cantik gila, especially untuk video saya suka. Then Huawei ada keluarkan smartphone boleh lipat mereka, iaitu Huawei Mate X3. Mula-mula saya pinjam untuk review. Masa review tu saya jatuh hati dengan dia punya design, dengan dia punya performance ketika tu. Saya pun beli sendiri. Jadi saya berpindah dari iPhone 14 Pro ke Huawei Mate X3. Bila guna Huawei Mate X3, saya dapati banyak masalah dengan Google punya ekosistem. Walaupun Huawei Mate X3 kita boleh masukkan Google ke dalam dia, but still Google apps yang ada di dalam Huawei Mate X3 bukan official dari Google. So berlaku masalah dari segi authorization dan juga synchronization, disebabkan dia mengganggu kerja dan hidup saya. Saya pun tukar ke Samsung Flip 4 yang dihadiahkan oleh kawan saya. Actually Samsung Flip 4 ni dah lama dah ada dengan saya, tapi dia adalah second phone. So sekarang saya upgrade dia dari second phone jadi first phone saya. Saya jual Huawei Mate X3. Saya dah macam suka gila dah dengan Flip 4. Tiba-tiba Flip 4 ni jatuh dalam tandas and pecah. Asalnya dia macam jatuh sikit je, tapi disebabkan saya nak selamatkan phone tu, saya pun macam angkat, tengok dia dah pergi melantun tinggi gila. Lepas tu dia jatuh lah. Actually Flip 4 tu dia jatuh banyak kali dah, tapi kita kata aras dada macam tu. Kali ni lebih dari aras dada, disebabkan cubaan menyelamatkan tadi tu. Dia jadi macam main bola-bola tu kan. So saya latest ni saya pakai Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang asalnya dihantar kepada saya untuk review, but now saya guna dia sebagai main phone saya lah. Actually saya ada duit untuk beli Fold 5, tapi saya fikir macam better saya simpan dulu duit tu, sebab saya nak beli DJI Avatar 2 pada akhir tahun ni ataupun pada awal tahun depan yang akan dilancarkan nantilah. Saya okey je dengan Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni, lagipun dia punya spesifikasi tu mantap. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Walaupun dia adalah mid-range phone, tapi dia punya spesifikasi tu bagi saya cenggini ya. And lepas guna Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni, apa kaitan dengan video yang saya nak cerita kepada anda ni? Lepas saya guna Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni, dia ada banyak hang, ada banyak masalah berlaku walaupun spesifikasi dia mantap. So antara soalan yang boleh ditanyakan kepada saya, yang saya sendiri tanya sekarang adalah, adakah video review Oppo Reno 10 Pro Plus 5G saya sebelum ni ada penipuan dengan video sekarang?
macam ni kan macam saya dalam video review Oppo Reno 10 Pro Plus 5G sebelum ni, saya kata macam okey, smartphone ni kalau anda nak beli saya recommend, tapi sekarang saya cerita kepada anda ada banyak masalah pula. Untuk anda faham benda ni, anda kena faham bagaimana tech YouTuber tu berfungsi lah. So biasanya kami akan dapat sponsor dari brand, mungkin dibayar, mungkin diberi produk, ataupun mungkin produk tu pinjam sahajalah. Untuk kes Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ni, saya ada dapat smartphone ni lah yang saya guna sekarang. Dia tak bayar saya, and sebenarnya pihak Oppo tak ada check langsung skrip saya, tak ada letak apa-apa draft. Mereka just tanya saya nak tak review mereka punya smartphone ni, tapi wajib publish video sebelum sekian. Biasanya seminggu ataupun 2 minggu selepas smartphone dihantarkan ni lah. Jadi sebenarnya kita katakanlah 10 hari tempoh untuk review ni. 10 hari adalah tempoh yang singkat untuk kita review smartphone tu secara intensif. Yalah, saya pun ada kerja lain yang kena buat. Kadang-kadang ada dalam masa yang sama saya ada kena review smartphone yang lain, saya ada kena review laptop. Jadi 10 hari tu kadang-kadang tak cukup. Untuk memudahkan kerja saya dah ada checklist lah. Mana-mana smartphone yang sampai, saya check dia punya performance gaming. Untuk game pun saya dah ada macam assign game dah. Saya macam akan test Genshin Impact, saya akan test Mobile Legend, lepas tu saya akan test dia punya kamera, saya akan test dia punya bateri, saya akan tengok dia punya display. Basically tech YouTuber ni dia ada dia punya checklist dah. Jadi bila sampai je satu-satu smartphone, kita akan terus fokus kepada benda-benda yang kita senaraikan tadi lah. Okey, dah check dia punya gaming performance, Mobile Legend boleh main dia punya setting macam mana, check. Lepas tu kamera dia dah ambil gambar ke, check. Video okey ke tidak, check. Something like that lah. Berbeza dengan smartphone yang bila mana kita guna smartphone tu secara harian, mungkin kita tak main Mobile Legend, mungkin kita tak main Genshin Impact kan, tapi kita guna dia secara intensif dengan cara yang berbeza dari senarai yang saya buat tadi. Macam saya sendiri, saya tak main Genshin Impact, tapi saya guna spreadsheet yang banyak, saya buka Google Docs yang banyak, saya guna Teams, saya guna Microsoft Teams untuk kerja-kerja saya. Saya hadap WhatsApp yang banyak gila dalam sehari hidup saya kan, non-stop message masuk kan. So bila guna macam ni, bila kita guna secara intensif ni, barulah kita jumpa masalah ni. That's why kalau anda tanya saya, adakah review produk di YouTube tu tipu ataupun dimanipulasi, secara langsungnya tak adalah. Jarang lah sebenarnya brand tu dia minta, bukan jarang lah, ada brand yang minta skrip tu, tapi jarang lah berlaku benda tu. Dia minta skrip, lepas tu dia baiki, tak ada. Sekarang sebenarnya banyak brand yang dah professional, mereka hantar produk kepada kita ataupun mereka bayar, mungkin mereka ada nak tengok lah skrip supaya tak berlaku misinformation, macam fakta-fakta yang salah, tapi biasanya mereka takkan ubah lah dari segi penyampaian, everything like that. Cuma kalau nak kata secara tidak langsung dimanipulasikan oleh brand tu, mungkin ya. Macam mana mereka manipulasi ialah dari segi masa tadilah. Mereka bagi last minute punya kerja, so kita just fokus kepada senarai-senarai yang kita dah buat tadi. Alright, balik kepada topik kita. Kenapa smartphone kita walaupun dia pakai chipset yang mantap, kenapa hang juga kan? Actually, boleh berlaku juga macam kawan kita, dia pakai smartphone brand A, dia pakai chipset yang sama, dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. Kita pakai smartphone brand B, dia pakai Snapdragon Gen 1 juga. Smartphone kawan kita smooth, tak ada isu langsung. Tapi smartphone kita banyak kali hang juga. Bila buka apps apps tu, dia akan hang. Kenapa benda ni berlaku? Dia sebenarnya berkait rapat dengan OS lah. Okay, smartphone ni kalau kita nak faham, saya suka analogikan dia dengan badan manusia itu sendiri. Chipset, kita punya processor, kita punya graphic card ataupun SoC, kita boleh ibaratkan dia macam otak kita lah. Lepas tu kamera kita boleh anggap macam mata kita, speaker macam mulut kita, lepas tu bateri macam tenaga harian kita, lepas tu ialah physical sebagai chassis, kita boleh anggap dia macam manusia. Jadi operating system, apakah persamaan dengan tubuh badan ataupun kehidupan kita? Bagi saya operating system ni adalah keimanan, kepercayaan kita. Macam agama kita apa, ada Islam, ada Kristian, ada ateis dan sebagainya. Dan ada keimanan sahaja tapi tak hidup,
dia tak panggil manusia juga kan, ataupun tak panggil kehidupan. So dia ada gaya hidup dia. Orang Islam ada gaya hidup dia, orang Kristian ada gaya hidup dia, even orang Islam kan dia ada banyak mazhab kan, dia ada macam kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan sebagainya. Dia ada pelbagai pula gaya hidup, and gaya hidup ni kita boleh analogikan dia sebagai UI ataupun user interface. So dia berkait rapat lah, OS dengan UI ni adalah dua benda yang berkait rapat. Dia tak sama tapi dia berkait rapat. So OS kita dah samakan dengan keimanan kita, agama kita, dan UI kita samakan dengan gaya hidup lah. Jadi benda yang menyebabkan smartphone kita hang, smartphone kawan kita pakai chipset yang sama tak hang, smartphone kita pakai chipset yang sama hang, adalah UI tu sendiri. OS ni kan ada 3 OS yang popular atas muka bumi ni. Kalau iPhone dia pakai iOS, yang mana dia punya user interface pun iOS jugalah. Lepas tu untuk Huawei dia akan pakai Harmony OS. Lepas tu selain dari iPhone dan juga Huawei tadi, kebanyakannya pakai Android. Ada jugalah beberapa OS yang mengarut, tapi 3 ni yang paling popular atas muka bumi ni, at least buat masa 2023 ni lah. Dan untuk Android pun, bila dia masuk ke smartphone Oppo, dia punya UI akan berbeza. Bila dia masuk ke smartphone Honor, dia punya UI akan berbeza. Oppo pakai Color OS, manakala kalau Honor dia pakai Magic OS, kalau Samsung dia pakai One UI. So inilah dia punya inilah yang dikatakan tentang gaya hidup tadi. Honor ada cara dia present dia punya interface, dia punya display sebagainya kepada kita. Oppo ada cara dia. So benda ni lah yang menyebabkan berlaku perbezaan dari segi performance. Dia punya chipset, dia punya otak tu dah sama dah, tapi gaya hidup berbeza. And macam saya bagi tahu tadi, gaya hidup pun kalau kita katakan OS ni sebagai agama, dia pun ada macam mazhab tu pun tadi ada juga. Kita boleh anggap juga macam Ali, dia Islam, tapi dia Islam yang moderate punya. Dia solat, dia tak minum arak, yang biasa-biasa sajalah. Dan Abu yang ni ekstrim sikit, dia ni dah lah dia Islam tapi dia tak solat, tapi dan dia minum arak lagi kan. Lepas tu kita ada Ahmad ni baik, dia solat, bukan sahaja solat, dia pun tahajud, dia puasa Isnin Khamis dan sebagainya. So ini yang membezakan UI tadi lah, ataupun operating system sama tapi UI, gaya hidup yang berbeza. Jadi menjawab kepada persoalan kenapakah berlakunya isu chipset yang sama, smartphone brand berbeza dan performance berbeza, ada hang dan smooth, sebab UI dan juga operating system tadi. Operating system dan juga UI yang paling bagus lah so far, orang kata yang paling menghampiri stok OS, stok Android, which is dulu yang paling menghampiri stok Android adalah OnePlus. Ketika tu OnePlus memang famous gila sebab dia punya UI ni lah. Dan of course Google Pixel, sebab Android dibuat oleh Google, so dia punya UI pun memang menghampiri stok Android tu sendiri. Dan bagi saya One UI dari Samsung pun dia menghampiri kepada stok Android. To be honest dengan anda, dalam banyak-banyak UI yang saya pernah guna ataupun dalam banyak-banyak smartphone yang saya pernah main, bagi saya lah the best adalah One UI. Bukan sahaja dia smooth, tapi dia punya UI tu, cara dia present kepada kita, apps yang dia bagi kepada kita, cara kita guna apps tu pun dia kena dengan jiwa saya. Dia ada split windows, dia punya DeX tu, everything memang kena dengan jiwa saya lah. Benda ni berbeza bagi setiap orang. Ada orang suka Color OS, ada orang suka Honor punya OS ataupun UI kan. Dia actually dia UI, tapi itulah mereka nak bagi nampak mantap sikit, so mereka bagi nama Color OS, based on Android bla 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 lah, something like that. But actually dia adalah UI, dia adalah user interface. Ada brand ni dalam UI dia tu, dalam dia punya OS tu siap ada iklan lagi. And benda ni lah yang menyebabkan berlakunya perbezaan performance untuk setiap phone walaupun chipset dia sama. So anda kena check jugalah bila anda nak beli smartphone ni, anda check juga dekat forum, adakah UI dia membantu ataupun UI dia UI dia sampah. So dari situ baru anda decide nak beli phone yang mana. Personally anda rasa UI brand apa yang paling kena dengan jiwa anda and paling best? Maybe anda boleh kongsikan dalam ruangan description box below. By the way, kalau anda nak cari
barang komputer ataupun barang smartphone, anda boleh pergi ke Shopee Mona Lisa. Dekat sana kami ada jual banyak produk dengan harga yang kompetitif. Nak kata murah sangat tu tak, tapi kompetitif, and yang penting 100% original and Malaysia warranty lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabo. Jumpa lagi.